Sebenarnya saya tak memilih. Dah jadi rezeki saya, semua diuruskan oleh arwah ayah saya. Sebab dia pun cikgu. Sebab kerjaya keguruan ni memang cita-cita saya sejak kecil lagi. Saya memilih kerjaya guru kerana minat daripada kecil lagi. Kita panggil role model lah kepada anak-anak kan. Maksudnya apa yang guru buat mesti anak-anak akan ikut kan. Apa yang guru ajar anak-anak akan dapat. Jadi saya rasa kalau tanpa guru ataupun tanpa kita ke sekolah, kita takkan dapat jadi manusia. Takkan tahu baca ABC, takkan tahu tulis, takkan tahu pegang pensel sekalipun kalau tak ada cikgu ni. Guru ni dia menyebarkan ilmu. So daripada situ, daripada sekolah rendah sampailah sekolah menengah, sampailah ke kolej, mesti guru ni boleh mencorakkan keadaan masyarakat kita sekarang ni, sama ada masyarakat yang berilmu, masyarakat yang berakhlak mulia. Sebab tu pentingnya peranan guru dalam masyarakat. Apabila tegur murid ke ataupun kita tak boleh ambil tindakan macam lebih berat macam sebelum ni. Nak kata lebih berat tu macam denda, berdiri luar kelas ke, like ada komplain daripada parents. So kita tak boleh nak strict dengan budak sangat lebih sikit. Bila perkara ni berlaku, ada budak macam berani sangat walaupun tak siap kerja ke, beberapa hari pun masih berani. Sebab tak ada denda yang macam berat dari Ada yang memerlukan menggunakan internet, jadi saya kurang sikit lah. Masa pengisian data-data melalui internet secara online tu, dengan umur saya macam ni sekarang ni, bagi saya agak tercabar jugalah. Sebenarnya saya tak bersedia apa-apa, cuma saya setkan aku ni seorang cikgu. So segala karakter sebelum jadi cikgu ni dah automatik kena ubah. Masuk dulu ke alam sekolah tu, kita beradaptasi, kita kena kenal sekeliling kita, baru kita boleh buat kerja. Tak boleh nak terlalu lemah. Tidak terkeluar daripada apa yang diterapkan ataupun apa yang telah ditunjukkan di peringkat semasa Dewan Belajar. Bagi saya sudah cukup sebenarnya untuk mereka menjadi guru dan juga mereka mampu membimbing murid pada masa ini. Adalah rasa bebannya. Kalau dari segi mengajar tak ada masalah kan, kita masuk kelas, kita ajar budak tu apa yang kita nak ajar sebab kita nak kepuasan dalam mengajar. Tapi dari segi tugasan-tugasan lainnya, contohnya sekarang cikgu ni dia lebih kepada kerja kerani, bukan kerja masuk dalam kelas je. Ni laptop, banyak ada laptop satu, lepas tu kena isi data, isi itu. Kiranya kerja pengkeranian tu hampir separuh daripada kerja mengajar. Jadinya rasanya itu memang satu yang membebankan lah. Satu lagi mungkin dari segi organisasi, kan program banyak. Okay, kalau macam 1-2 program kita boleh ni lagi. Kalau terlalu banyak, lagi-lagi macam sekolah ni kan cikgunya sedikit. Jadi kadang-kadang kalau kat carta organisasi tu, nama kita tak kena ada kat banyak tempat. Dia bukan kat satu tempat, contohnya AJK Jawatankuasa tak. Kita lah akan hias dewan, kita lah akan jadi persembahan budak. Dia akan banyak lah. Satu, kami terbeban terhadap maksudnya kami terikat dengan program sekolah. Jadi kami juga kena terikat dengan di IPG, kami perlu melengkapkan folio. Selain itu juga dalam satu semester pun kami perlu kami ada mengambil subjek lain. Jadi subjek tu pula kena ada assignment dia pula. Jadi kami terbeban dengan banyak kerja lah, termasuk kerja dekat IPG, assignment yang perlu kami siapkan, termasuk folio bagi setiap subjek mengajar perlu ada folio RPH, folio BTM. Jadi semua tu tak termasuk lagi dengan apa yang kami datangi sekolah, termasuk lagi dengan program sekolah lagi. Jadi benda ni semua antara bebanan yang kami perlu hadap lah di sekolah sebagai seorang guru berpraktikal. Bagi saya tak ada, sebab dari kecil pun bila cikgu tanya saya nak jadi apa, saya angkat je tangan, saya nak jadi cikgu, saya nak jadi cikgu macam tu. Jadi mak saya kalau saya sekolah menengah pun, saya sekolah menengah kampung je, sekolah menengah Arab pula tu, dia tak ada aliran tertentu, contohnya aliran sains yang boleh kita sama belajar jadi doktor ke apa semua. Jadi bila masa saya masuk sekolah tu, memang cikgu-cikgu kat situ pun dah target saya, ni boleh jadi cikgu, boleh jadi cikgu macam tu. Saya kata okey, saya lepas saya habis SPM, memang saya nak apply untuk jadi seorang cikgu lah, sebab rasa yang tu je yang terlintas dalam fikiran saya, tu je kerjaya yang saya nampak saya boleh ceburi. Jadi bagi saya tak ada kerjaya lain, memang dari dulu lagi sampailah sekarang kat sini memang nak jadi cikgu lah. Saya memang tidak terlintas lah di fikiran saya. Sebab dari dulu lagi memang cita-cita saya untuk menjadi seorang guru, dan memang minat begitu mendalam lah dalam bidang ni. Semua segala borang arwah ayah saya dari sini, saya tak tahu apa pun. saya sendiri, sebab memang cita-cita tak tahu, tak ada siapa yang mendorong, tapi saya sendiri yang pilih. Keluarga, ibu bapa Tak ada. Keluarga pun just sokong. Kedua ibu saya lah, arwah ibu saya yang sangat bagi sokongan dan dorongan. Dulu tak rasa confident pun nak jadi seorang guru, tapi disebabkan arwah ibu saya tu selalu bagi semangat, dia kata insyaAllah boleh, pahala besar. Jadi ibu bapa saya lah orang yang mengajak saya terhadap kerjaya guru ni. Jadi ibu bapa saya lah yang sentiasa bagi dorongan, semangat lah untuk saya, di samping tak termasuk abang saya dan keluarga saya lain lah. Digital memang sangat membantu cikgu-cikgu dari segi dokumentasi ke, even untuk mencari ABM, bahan bantu mengajar untuk murid, untuk guna dalam kelas pun sangat-sangat advance. Boleh guna LCD, boleh guna video, boleh membawa realistik
dalam kelas. So pelajaran pun jadi menarik dengan penggunaan ICT, dan lagi-lagi sekarang ada Google Classroom, boleh bagi kerja terus, and kena mengoptimumkan penggunaan ICT ni. Sangat membantu dan membuatkan budak-budak atau murid tak cepat bosan. Antaranya kita tak semestinya guna Zoom apa semua tu, yang terdekat, contohnya kita ada Telegram, WhatsApp, lepas tu kita boleh tayangkan juga di slide video, so daripada situ budak-budak boleh belajar juga. Kita tetap cuba, kita takkan tahu. Untuk geraguan di luar sana, kalau betul minat nak jadi cikgu, pesanan saya, tak salah kalau kita cuba dulu. Sebab yalah, kita tak kenal maka kita tak cinta. Daripada kita tak suka, kita boleh jadi kita suka. So kena bersedia dengan cabaran-cabaran yang akan datang untuk jadi pendidik. Sedialah, sebab dunia pendidikan ni sangat lain, sangat berbeza berbanding dengan sebelum ni, sebab perlu menghadapi murid-murid zaman dulu dengan zaman sekarang sangat lain. So kena hadapi cabaran tu, kita kena fokus lebih kepada murid, dan lagi-lagi dengan murid sekarang ni ada pendedahan digital lagi seperti TikTok, dan sangat lain lah, susah nak handle. So nak handle murid-murid, kenalah kuat semangat. Sangkutkanlah cita-cita kamu setinggi bintang di langit, kerana kalau kita tidak mencapai, sekurang-kurangnya kita berada di awan. Saya sebagai seorang guru, saya bersetuju dengan nyataan tersebut, kerana apabila seorang guru yang mempunyai pengalaman luar, tetapi apabila dia menjadi seorang guru, apa yang dia ceburi itu dapat diaplikasikan di semasa dia menjadi guru. Jadi kalau fokus untuk menjadi seorang guru, saya rasa graduan tersebut akan menjadi guru yang macam saya lah. Tapi kalau dia telah ceburi pelbagai bidang yang lain, dan akhirnya dia menjadi guru, dia dapat aplikasikan apa kemahiran dia, pengetahuan dia, pengalaman dia tu dengan anak-anak di sekolah. Ceburilah mana-mana bidang yang diinginkan. Seperti saya kata tadi, jika tidak tercapai, pilihlah opsi keguruan. Sekurang-kurangnya anda mempunyai pengalaman dalam bidang lain untuk kongsikan bersama dengan anak-anak ataupun kawan-kawan rakan guru di sekolah. Saya nasihatkan, pilihlah bidang perguruan kerana bidang ini sangat mulia di sisi agama kita, kerana dapat mendidik anak-anak, bukan sahaja mengajar, tapi kita mendidik ke arah menjadi insan yang sempurna dan insan yang harmoni dari segi adab, sasiah, tingkah laku dan sebagainya lah. Jangan kata cuba dulu masuk pada bidang pendidikan ni, sebab kalau kita tak cuba, kita tak tahu kemampuan kita. Mungkin kita dalam diri kita tu sebenarnya ada bakat nak jadi cikgu, tapi kalau kita tak cuba, macam mana kita nak tahu? Contohnya kalau tak ada minat sekalipun, benda tu boleh belajar. Apa-apa kena pun kita kena belajar dulu. Kalau kita belajar, tentu kita akan dapat apa yang kita belajar tu, dan kita dapat ajarkan kepada orang lain juga. Jadi bidang pendidikan ni sangatlah mulia bidangnya, kan?